Okey, baiklah cikgu. Tadi kita dah orang kata buat keselamatan, pakai kasut, pakai tracksuit dan sebagainya. Jadi boleh tak cikgu kita nak mulakan aktiviti pertama kita pada hari ini cikgu? Okey, untuk aktiviti yang pertama, kita akan naik turun tangga. Yang kedua, sentuh hujung tangga. Dan yang ketiga, lompat sejauh tangga. Jadi untuk yang pertama ni, aktiviti untuk naik tangga. Jadi senang je kita nak naik tangga macam biasa. Kita hanya naik tangga, naik macam biasa dan turun. Okey cikgu. Kan? Aiman pun saya rasa senanglah nak buat kan. Oh, ni tangga rumah pun boleh lah cikgu. Tangga rumah pun boleh. Tak ada masalah. Mana-mana boleh. Okey, lagi tinggi, lagi bagus. Tapi lagi ikut bagus. pada kemampuan diri. Okay, baik cikgu, saya cuba. Mana cikgu, kalau berapa tapak anak tangga ni pun boleh tak jadi masalah? Boleh, tak ada masalah. Sebab fokus kita bagi murid-murid yang mempunyai masalah obesiti ataupun lebih berat badan, kita nakkan dia dapat mengurangkan berat badan dia. Jadi maknanya bila dia buat lebih tinggi, lagi cepat lagi kerap dia buat dan mungkin pada masa badan dia boleh mengurangkan lemak yang berada dalam badan dia. Oh, tapi macam mana dengan kelajuan dia pula? Kelajuan dia okey. Bila cakap tentang kelajuan bergantung pada diri sendiri. Okey, baik cikgu. Sebab kalau kata kita tidak mengikut kelajuan yang betul ataupun murid itu terlalu laju sangat, takut mendatangkan kecederaan. Boleh kita cuba cikgu? Okey, kita cuba sama-sama. Okey, kita buat 3 kali ulangan. Boleh? Naik, turun, naik turun. Naik, turun. Baik. Okey. Silakan cikgu. Boleh? Mula. Sedia. Maknanya kita berjalan je. Baik cikgu. Okey, apa kelebihan yang kita boleh dapat kalau kita buat latihan macam ni cikgu? Okey, pertama sekali dari segi kita punya cardiovascular endurance. Kalau dalam bahasa Melayu, kalau cardiovascular endurance ni, saya lupa lah dalam istilah bahasa Melayu. Daya tahan kardiovaskular, maknanya daya tahan jantung kita. Lalu guna istilah orang putih kan, orang bahasa English, tapi bila bahasa Melayu ni hanya nampak simple cikgu kardiovaskular. Ya, nampak simple tapi dia memberi kekuatan kepada jantung kita. Betul. Untuk aktiviti pertama pun dah menarik cikgu. Macam mana pula untuk aktiviti kedua kita pada hari ini cikgu? Okey, aktiviti kedua dipanggil sebagai sentuh hujung tangga. Sentuh hujung tangga. Kita kena sentuh hujung tangga tu dengan menggunakan kaki kita, bukan tangan. Bukan tangan. Okey, baik. Jadi untuk sentuhan mungkin Aiman boleh tengok dulu macam mana saya nak buat. Kita akan buat 3 kali ulangan, satu ulangan 10 kali. Jadi maknanya kita akan buat sebanyak 30 lah kalau ikut pengiraan sebenar. Okey, untuk ulangan yang pertama mungkin Aiman tengok okey. Tenang, relax dan cuma perlukan pergerakan yang agak laju. Macam ni perlahan ni. Okey, 1 2. Tapi bila kita tambah kelajuan dia akan jadi macam ni. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, relax. Kita pergi ulangan yang kedua. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dan kita pergi ke ulangan yang ketiga, kita buat lagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dia kena ada lompatan juga cikgu Kalau nak ikutkan boleh ikut lompatan, tapi kalau rasa tak mampu nak buat lompatan, mungkin ada takut mengalami masalah lutut. Kita hanya buat touch lah. Okey, ini untuk murid yang mengalami berat badan, mungkin dia rasa lutut dia tak berapa kuat. Jadi mungkin dia hanya sentuh saja. Itu cuba Aiman buat pula. Baik cikgu, saya cuba cikgu. Kalau 3 kali ulangan. Baik, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, good. Macam kekok sikit cikgu. Nampak kekok. Cuba tambah sikit kelajuan tu. Okey. Ulangan kedua. Baik. 1 2 3 4 6 7 8 9 10. Okey, good. Ulangan ketiga. Cuba tambah lagi sikit kelajuan. Tambah sikit lagi cikgu. Tangan tu cuba hayun sikit. Tak macam robot ni cikgu. Betul ke? Okey, 10. Habislah untuk aktiviti yang kedua. Baru latihan kedua cikgu. Dah berpeluh dah kita ni. Berpeluh dah. Boleh kita pergi kepada yang ketiga cikgu. Okey, untuk senaman yang ketiga dipanggil lompat sejauh tangga. Tapi bila cakap tentang lompat ni, faktor keselamatan memang kita kena titik beratkan lah. Betul cikgu. Okey, untuk latihan ini ataupun senaman tangga ni mudah saja. Baik. Kita kena lompat ke hadapan. Mungkin depan kita ada satu anak tangga, kita lompat. Lepas tu kita turun semula. Yang dikatakan sejauh tadi, agaknya bila kita dah rasa selesa, contoh bila kita dah rasa kita boleh buat, mungkin kita nak cuba melangkau ke tangga yang kedua ataupun ketiga ataupun keempat. Itu bagi mereka yang rasa mampu lah. Ikut kemampuan. Tapi untuk mereka yang ada masalah obesiti, saya tak galak-galak nak terus lompat sebab bila berat badan kita terlalu berat, kita nak cuba melangkau, mungkin keseimbangan tu tak ada. Betul. Jadi kita cuba untuk lompat dan turun. Berapa kali lompat cikgu? dan turun. Kita buat 3 kali ulangan. Baik.
satu kali ulangan, 3 kali lompatan. Baik. Okey, boleh? Boleh cikgu? Okey, kita cuba. Tengok saya buat dulu Silakan cikgu. 1 2 3. Okey, turun. Okey cikgu, itu Okey. set yang pertama. Set yang pertama. Okey, set yang kedua. Sama juga 1 2 3. Okey, tangan tu kena swing lah. Kena swing. Kalau statik macam tu, nampak kekok lah pergerakan tu. Baik. Okey, yang ketiga kita cubalah. Kita cuba untuk jangkau tangga yang kedua. Naik tadi. level sikit. Naik level sikit. Okey. Kalau rasa tak boleh buat, kita pakai tangga yang pertama. So, kita buat 3 juga. 3 juga. Contoh, 1 2 3. Okey. Betul-betul mencabar Boleh ni, abang cikgu. buat. Okey. Saya cuba cikgu. Silakan. Okey, untuk round yang pertama 3 kali cikgu. Ya, 3 kali. Okey, 1 1 2 2 3. 3. Okey, tangan tu kalau Okey. boleh kita Kita hayun sikit. swing sikit. Okey, baik cikgu. Untuk set yang pertama. Selesai. Okey, set yang kedua pula. Set yang kedua. Okey, 1 1 2 2 3. 3. Kita buat laju-laju boleh ke Buat cikgu? boleh, tak ada masalah. Boleh, Boleh. Oh, dah terasa lah kat Dah lutut cikgu. terasa dah. Baik, untuk set yang ketiga. Cuba buat langkau tangga kedua. Anak Saya tangga cuba, yang cikgu. kedua. Saya Silakan, silakan. Baik. 1 2 3. 3. Terbaik. Oh. Terbaik. Boleh. Baik cikgu, kesan dia dekat lutut cikgu. Biasa lutut bahagian kita punya paha kita atau bahagian belakang kita itu memang agak memberi kesan lah. Tapi kita fokus bagaimana untuk kita menurunkan berat badan. Okey, sambil-sambil tu kita nak berehat sekejap cikgu, nak minum Ya, air. betul. Okey, kita nak Penat ni. tengok dulu panduan cergas dan kita nak berehat seketika. Boleh cikgu? Boleh. Jom kita saksikan. Hai murid-murid, untuk panduan cergas pada hari ini, saya nak kongsikan tentang bagaimana kita nak mengira kadar nadi maksimum mengikut umur. Jadi sebelum itu saya nak kongsikan tempat-tempat untuk kita mendapatkan kadar nadi. Yang pertama adalah di bahagian leher, okey, di bahagian leher. Yang kedua di bahagian sebelah ibu jari, okey, bahagian sebelah ibu jari di bahagian pergelangan tangan. Yang ketiga bahagian lipatan siku, okey, di siku kita adanya bahagian di tepi bahagian lipatan ini. Yang keempat adalah di bahagian atas kaki, okey. Dan yang kelima sendi buku lali. Jadi kelima-lima bahagian ini boleh kita gunakan untuk mencari kadar nadi. Jadi untuk mencari kadar nadi maksimum adalah dengan 220 ditolakkan dengan umur anda. Sebagai contoh, mungkin murid-murid berumur 18 tahun. Paling mudah kita nak tahu adalah dengan contoh murid ataupun dewasa yang berumur 20 tahun, remaja yang berumur 20 tahun ditolakkan dengan 220. Maksudnya kadar nadi maksimum seminit adalah 200. Jadi bila telah mencapai 200 kiraan nadi seminit, ini telah menunjukkan murid-murid tadi ataupun yang mengira kadar nadi telah mencapai 100% tahap pengiraan ataupun kadar nadi maksimum.